Okey, hari ni kita sambung lagi ya tentang pengoksidaan dan penurunan. Okey, untuk soalan ni ya, hitungkan nombor pengoksidaan bagi kromium dalam sebatian dikromin 6 K2Cr2O7. Okey, kita boleh tahu ya macam mana boleh dapat 6 ni, nombor Roman 6 ni kita boleh kira. Okey, kalau kita nak kira secara yang cikgu ajar sebelum ni pun okey, tapi yang ini cikgu tunjuk lebih tersusun sikit lah. Dia ada table dia, senang nak belajar Jadi kalau dah pandai nanti dah cekap nanti boleh buat cara corak matematik pun boleh kan Okey, untuk kita boleh buat table macam ni, kalium, kromium, oksigen, unsur-unsur tu. Okey, nombor pengoksidaan kalium adalah plus 1, okey, dan dia ada 2. So 2 kali plus 1. Okey, kromium kita nak cari X, so 2 kali X. Okey, oksigen, ion oksida, nombor pengoksidaan dia negatif 2. Okey, so apa maksud peraturan 5E ni? Macam kita dah tahu, oksigen ni dalam sebatiannya sentiasa negatif 2, melainkan dalam hidrogen peroksida. Kalau dalam hidrogen peroksida, oksigen ion dalam ni, oksida ion dalam ni adalah negatif 1. Ya, yang lainnya semua negatif 2. So kita ikut peraturan 5E tu. So kita kira sama dengan kosong ya, sebab ini adalah peraturan yang mengatakan semua sebatian adalah 0 ya. Nombor pengoksidaan 0. Dan kita kira kita akan dapat X sama dengan plus 6. Ya. Okey. So next. So yang ni untuk soalan ini ya, plus 6. Okey, next. Okey. Sebatian bukan organik juga dinamakan mengikut sistem penamaan International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC ya. Jadi badan ini yang memberikan nama sebatian bukan organik secara sistematik ya, di mana dia mengaitkan ya nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan dalam penamaan itu. Okey, kalau tengok sini, perhatikan nombor pengoksidaan bagi logam. Okey, logam kebanyakannya positif. Tengok cikgu besarkan. Okey, logam ni semua positif. Tengok, grup 1, grup 2 ya. Dan juga di bahagian transition, di bahagian transition metal ni. Okey, kalau kita tengok sini, semuanya positif ya. Okey, di bahagian bukan logam, negatif. Ya. Okey. So, kalau kita tengok di sini, okey. So pada amnya nombor pengoksidaan bagi bukan logam adalah negatif. Okey, ni bukan logam adalah negatif. Kebanyakan logam perolehan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, cuba tengok ferrum ni. Okey, kita besarkan. Nombor pengoksidaan dia sini ya, besar lebih daripada 1. Positif 2, positif 3. Semua ni logam perolehan nombor pengoksidaannya lebih daripada 1. Ya. Okey, jadi tak perlu, kalau yang lebih daripada 1 kena bracket lah. Contoh kan, ferrum 3 klorida. So kena ada Roman 3 ni, nombor pengoksidaan tu selepas unsur tu. Tapi kalau natrium, natrium ni sebabkan dia grup 1, tiada nombor pengoksidaan. Maksudnya nombor pengoksidaannya bukannya lebih daripada 1. So tak perlu untuk membezakan. So kita terus je bagi natrium natrium klorida. Sebab bagi ferrum 2 klorida ni, angka Roman dalam kurungan tu digunakan kerana ferrum ni lebih daripada 1 nombor pengoksidaan kan. Ada plus 2 dengan plus 3. Ini adalah untuk membezakan kedua-duanya. Tapi kalau macam natrium, tidak menggunakan angka Roman dalam kurungan. Sebab natrium ni hanya mempunyai 1 je nombor pengoksidaan, iaitu plus 1. Okey, next. Okey, macam ni kan. Kita tengok sini. Okey, dia ada syarat-syarat dia. Pertimbangkan cation yang terbentuk daripada unsur yang mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Contohnya, okey, kita tengok contoh cation ferrum ini. Boleh mempunyai nombor pengoksidaan plus 2 dengan plus 3. Oleh itu, nombor pengoksidaan ferrum 2 perlu ditulis di hujung unsur. Maksudnya, ferrum 2, ferrum 3 di tengah-tengah tu, di hujung unsur ni, di tengah-tengah. Okey, tapi kalau untuk anion boleh mengandungi lebih daripada 1 unsur. Okey, cuba tengok ni. CrO4 ni, CrO4 2 minus. So ini adalah anion yang mempunyai lebih daripada 1 unsur. Dan ini adalah cation, kalium. Kan, kalium ni memang kita tahu plus 1, so tak perlu bracket. Tapi kromium ni kita tahu dia mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Jadi kita boleh tahu berapa nombor pengoksidaan dia. Okey, CrO4 minus 2, anion kan sama dengan minus 2. Kan, nombor pengoksidaan anion sama dengan charge dia.
So Cr plus 4 times negative 2 sama dengan negative 2. Cr tolak 8 sama dengan negative 2. Cr sama dengan negative 2 plus 8. So kita akan dapat plus 6. That's why nama dia kalium kromat 6. Dan nombor 6 ni mesti letak, okey, jika salah satu unsur tersebut mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, kita tahu kromium ni mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Maka nombor pengoksidaan tersebut perlu ditulis di hujung nama anion. Nampak? Ya. Kalau anion tu ada unsur yang mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, nombor pengoksidaan tu kena ditulis di hujung. Berlainan dengan cation tadi mesti selepas unsur. Ya, faham ya? Okey, next. Okey ni, jika unsur hanya mempunyai satu nombor pengoksidaan, maka kita tak perlu menulis nombor pengoksidaannya. Tak perlu, ni salah. Tak perlu, just tulis natrium. Ni betul, klorida, ya. Okey, next. Okey, next ya. Kita pergi ke ini. Okey, kita tengok penentuan tindak balas redox ya. Okey, sebenarnya kelas dalam tindak balas kimia, cikgu tulis sikit ya, dalam tindak balas kimia, sebenarnya kita ada beberapa tindak balas ya, iaitu antaranya acid base reaction. Lepas tu kita ada exchange reaction. Kita juga ada condensation reaction, dan yang kita belajar hari ni adalah oxidation reduction proses, pengoksidaan dan penurunan. So tindak balas kimia ni ada macam-macam bentuk. So sekarang ni kita dalam topik ni, selepas ni cikgu nak ajar macam ni kita nak menentukan adakah tindak balas kimia tu menjalani tindak balas pengoksidaan dan penurunan atau tidak. Adakah reaction itu menjalani oxidation and reduction atau tidak. Sebab tindak balas kimia ni ada banyak jenis. Sebenarnya kita nak kenal pasti. Okey, contoh, kebanyakan tindak balas redox berlaku tanpa melibatkan oksigen dan hidrogen. Okey, contoh kelas, katalah cikgu bagi persamaan ini. ZNO plus C, so kita akan dapat Zn plus CO2. Okey, ini senang. Cikgu tahu. So kita boleh tahu ya. Okey, tindak balas ni. Okey, zinc oksida menjadi zinc. Sebab apa? Zinc oksida mengalami penurunan dengan kehilangan oksigen. Okey, C pula mengalami pengoksidaan menjadi CO2 kerana menerima oksigen. So kita tahu, ini adalah tindak balas oxidation reduction, tindak balas penurunan dan pengoksidaan. Senang, nampak je oksigen kurang, hidrogen kurang kan, macam tu. Ataupun satu lagi cikgu bagi contoh, CH4 plus Br2, so kita akan dapat CH3Br and HBr. Ini pun sama. Saya tahu ini adalah pengoksidaan atau tidak. So kita tengok sini. CH4 akan jadi CH3. Kenapa? Kehilangan hidrogen. So proses pengoksidaan. Okey, Br2 pula jadi HBr sebab apa? Menerima hidrogen. So dia tindak balas penurunan. So ada pengoksidaan, ada penurunan. So kita tahu, ini adalah tindak balas redox. Ini pun tindak balas redox. Tapi ada soalan ataupun ada tindak balas yang tak ada oksigen dengan hidrogen ni, jadi susah kita nak tahu sekali pandang, sekali kita nampak je kita tak tahu dia ni oxidation ataupun reduction. So kita kena buat analyze. Okey, cara nak buat analyze dia, dia ada cara, kena buat kerja sikit. Tentukan kesemua nombor pengoksidaan bagi setiap unsur, bandingkan, lepas tu tengok nombor pengoksidaan tu bertambah atau berkurang. Ini kalau yang melibatkan persamaan kimia tu ada nombor pengoksidaan dan juga ada pemindahan elektron. So sangat susah kita nak nampak. So kita kena kaji. Okey, tengok contoh ni. Okey, kelas tengok ni. Ini susah kita nak nampak kan, oksigen dia bertambah ke tak, hidrogen tu bertambah ke tak, susah nak nampak. So kalau cara macam ni kita nak tahu dia redox ke tak boleh nak guna cara oksigen dengan hidrogen tadi, kita kena guna satu-satu analyze. Contoh Ag, nombor pengoksidaan ni plus 1. Nitrite, nombor pengoksidaannya negatif 1. Sodium ion, nombor pengoksidaannya plus 1. Chloride ion, nombor pengoksidaannya negatif 1. So kita tengok, tidak berubah. Nitrate pun tidak berubah. Plus 1 tidak berubah. Negatif chloride, ion klorida tidak berubah. So ini bukan tindak balas redox sebab tak ada nampak penambahan atau penurunan nombor pengoksidaan. Okey, next. So tiada perubahan nombor pengoksidaan setiap unsur pada bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Maka tindak balas ini bukan tindak balas redox. So memang memang ada dikatakan yang ni semua tindak balas pemendakan, penguraian ganda 2 dan peneutralan bukan tindak balas redox. Kita boleh buktikan. Okey, tadi tu pemendakan kan. Okey, tengok peneutralan pula. Okey, ion natrium plus 1 pun tidak berubah.
O, negatif 2. Kan cikgu kata oksigen semua sebatian negatif 2 kan? Kecuali dalam logam hidrida. Kecuali dalam hidrogen peroksida. Ya. Okey. Pun tidak berubah semua. So, ini bukan tindak balas redox. Okey. Next. Okey, cuba tengok ni. Okey. Tengok. Zinc. Atom. Kosong kan nombor persediaan dia. Tapi bila zinc berada dalam sebatian, dia jadi plus 2. So, ini daripada kosong menjadi plus 2. So, naik oxidation ataupun pengoksidaan. Okey, cuba tengok hidrogen. Semua hidrogen dalam sebatiannya adalah plus 1 kecuali dalam logam hidrida. Dia negatif 1. Tapi so hidrogen ni mengikut syarat dia plus 1 kan? Okey, tengok. Hidrogen ni dalam bentuk molekul. So, kita dah kata nombor persediaan bagi molekul atau atom adalah kosong. So, plus 1 kepada kosong penurunan. So, dia adalah reduction. So, ini adalah tindak balas redox. Okey, next. Okey, cuba jawab soalan ni. Okey, cuba tengok A ya. Okey, A, hidrogen plus 1 ya. Okey. Oksigen, ion oksida. Ni ion hidrogen plus 1. Ion oksida minus 2. Fluorin adalah molekul. So, nombor persediaannya kosong. Oksigen, molekul. Pengoksidaannya kosong. Hidrogen ion plus 1. Ion fluorida negatif 1. Sebab ni fluorin molekul. So, nombor persediaannya kosong. Bila dah jadi ion, minus 1. Okey, kita tengok bertambah ke tak. Hidrogen tidak bertambah. Okey, tapi oksigen negatif 2 ke kosong. Ion oksida ni menjadi oksigen bertambah. So, oxidation. Okey, fluorin. Gas fluorin menjadi ion fluorida. Menurun nombor persediaan. So, dia adalah reduction. So, ini adalah tindak balas redox. Okey, tengok B pula. FeO plus O2, Fe2O3. Okey, tengok Fe. Okey, Fe ni macam mana kita tahu dia plus 2? Kita boleh kira. Kita kena kira tau. Kita nak tahu. FeO sama dengan kosong. So, kita nak tahu Fe tu berapa kan? Okey, O ni ion oksida negatif 2 sama dengan kosong. So, Fe sama dengan plus 2. So, plus 2. Oksigen negatif 2. Ion oksida negatif 2. Oksigen molekul kosong. Okey, Fe. Fe2O3 sama dengan kosong. 2 Fe tambah 3. Okey, oksigen negatif 2. Fe tolak 6 sama dengan kosong. So, Fe sama dengan plus 6. Fe. Oh, ada 2 Fe. Sorry. Plus 6 bahagi 2. So, dapat tak? Plus 3. Ni. Ya. 2 Fe ni tolak 6. Ni negatif 6 sama dengan kosong. So, ada 2 Fe sama dengan plus 6. So, Fe sahaja 6 bahagi 2 dapat 3. So, nampak 3. So, nampak tak? Peningkatan. So, oxidation. Okey, tengok oksigen ni. Kosong. Kepada ion oksida. Negatif 2. So, penurunan, reduction. So, ini adalah tindak balas redox. Okey, tengok C pula. Okey, C ya. Okey, cikgu clear dulu. Okey, tengok C ni. Fe, macam mana kita tahu Fe ni plus 2? Okey, kita kena kira. Fe, Cl2 sama dengan kosong. Fe, tak tahu kan? Okey, Cl minus 1 sama dengan kosong. So, Fe plus 2. Okey, ni dia. Fe. Tapi Fe, ion 2, ion 2 ion ni, Fe2 plus 2 ni, okey, Fe dia jadi atom. Unsur, so kosong. So, nampak tak? Ada penurunan. So, reduction. Kita tengok Mg. Mg atom, pengoksidaan. Kosong, elemen ya. Okey. Ion magnesium, group 2 plus 2. So, meningkat. So, dia adalah oxidation. So, ini adalah redox. Ini pun redox, ini pun redox. Okey. Next. Okey, last sekali. Tengok ni. Ni dia. Zinc. Zinc dengan zinc sama. Okey, S. Macam mana boleh dapat S negatif 6? ZnSO4 sama dengan kosong. Betul tak? Okey, Zn adalah plus 2. S kita tak tahu. Oxide ion. Ion oksida. Negatif 2. So, plus. So, S. S plus 2 minus 6. 8. Sama dengan kosong. S minus 6 sama dengan kosong. So, S sama dengan plus 6. That's why S2 plus 6. Okay, pergi sini S pula. Okay, betul tak S ni plus 6 juga? Okay, kita kira. K2SO4 sama dengan kosong. K plus 1 kan? Okay, sekejap kita padam semua. Tengok kita kira. Okay, kita kira ni. K2
K2SO4 sama dengan kosong. K plus 1. S tak tahu. 4 minus 2 sama dengan kosong. Plus 2 plus S minus 8 sama dengan kosong. So minus 6 plus S sama dengan kosong. S sama dengan plus 6. So sama. Jadi semua tiada perubahan. Tak nampak tak? Tiada. Zinc tiada perubahan. S pun tiada perubahan. K pun tiada perubahan. O pun tiada perubahan. So D bukanlah tindak balas redox. So kalau kita nak tahu tindak balas redox ni, sebenarnya only combination reaction. Kalau kita nampak okey, ni ada elemen. Ada elemen. Okey, kebanyakan combination reaction involving element and simple displacement. Kalau tindak balas yang melibatkan unsur dan juga ada simple, penyesaran yang mudah, ya. Itu banyak selalunya redox. Tapi kalau kita nampak sebatian dengan sebatian macam ni, selalunya bukan tindak balas redox.